ambil batu dan dia berkata, in kana amrul rahib ahabbu ilaika min amri sahid faqtulu hazid dabah hatta yamdhan nas. Sekiranya rahib itu ilmunya lebih disukai oleh kamu ya Allah, maka kau jadikan batu ini yang aku lempar membunuh binatang ini. Lalu dia membunuh, lalu dia melempar batu tersebut dan binatang yang besar tadi menjadi terbunuh. Dan dia bawa cerita ini pergi bertemu dengan rahib. Apa kata rahib? Rahib berkata, ya bunayya, antal yaum afdal minni. Pada hari ini kamu lebih mulia daripada saya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rahib merupakan guru yang mengajarkan ilmu kepada anak murid. Tetapi pelajar ini rupanya secara ilmu dan secara syafahahnya dia punya keyakinan lebih daripada gurunya terhadap ilmu yang disampaikan. Lalu rahib berkata, antal yaum afdal minni, kamu pada hari ini lebih daripada aku. Itu satu. Kemudian kata dia lagi, qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa in ibtaliyat fasbir. Sekarang katanya kamu sudah sampai satu tahap dan kamu harus ingat bahawa kamu akan dicuba, kamu akan diuji, tapi hendaklah kamu sabar. Tetapi jangan kamu refer, bagi tahu yang akulah yang menyampaikan ilmu tersebut. Lalu akhirnya dia boleh mengubat orang dan boleh menyembuhkan penyakit orang. Sampailah satu ketika jalisul malik, yaitu mereka yang hampir dengan raja, yang mengaku dirinya menjadi Tuhan. Raja mengaku diri dia Tuhan. Lalu datang, bila dengar dah tersebar luas bahawa pemuda ini mampu mengubat penyakit, orang yang dekat dengan raja ini kebetulan penyakitnya buta. Lalu dia datang dengan hadiah yang banyak. Dia berkata, tolonglah sembuhkan penyakitku. Apa yang dikatakan oleh pemuda ini, inni la ashfi ahadan innama yashfi Allah fa in amanta billah da'autullahu laka fasyafaka. Kata pemuda ini, aku tak boleh menyembuhkan penyakit seseorang, yang menyembuhkan itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kamu beriman kepada Allah, aku akan berdoa dan Allah akan sembuh kepada kamu. Ditakdirkan oleh Allah, dia kata okey, yang penting saya sembuh. Lalu dia beriman kepada Allah dan pemuda ini telah berdoa, kemudian ditakdirkan oleh Allah dia sembuh. Dia balik ke raja. Raja kata, macam mana kamu boleh sembuh? Macam mana kamu boleh sembuh mata kamu? Lalu dijawabnya, yang menyembuhkan Rabbi Azza wa Jalla, Tuhan aku yang satu. Ini saya nak sebut peranan tadi, dia sebut dalam bentuk cerita dan kita tak sempat masa. Perubahan yang cuba dibuat, transformasi yang cuba dibuat oleh pemuda ini. Peringkat stage yang kedua, dia sudah mempengaruhi mereka yang duduk hampir dengan raja, dan lelaki yang duduk hampir dengan raja ini kuat berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berani berkata di hadapan raja, Rabbi wa rabbukallah, yang menyembuhkan penyakit aku ini ialah Tuhan aku dan juga Tuhan kamu. Karena raja bertanya kepada dia, adakah selain daripada aku ini ada raja yang lain? Jawabnya yes, raja aku, Tuhan aku dan juga Tuhan kamu. Akhirnya dia diseksa. Kemudian sampai suatu tahap dia terpaksa bagi tahu kepada pelajar tadi. Lalu dibawa pelajar, lalu diseksanya. Akhirnya datanglah orang ramai yang mula yakin dan percaya kepada dia, sehingga dia terbunuh. Ia satu bentuk pengorbanan yang besar. Macam saudara Ang sebut tadi, dia akan sampai suatu tahap transformasi ini, dia akan sampai tahap pengorbanan yang melibatkan jiwa perlu dilakukan. Apabila dia mati, lalu manusia yang lain mendengar cerita dan kisah hebat pemuda ini, lalu orang ramai pakat datang. Dan akhirnya sampailah disebut oleh Nabi SAW, seorang wanita datang bersama dengan anak-anaknya. Lalu dia kata, saya pun beriman kepada Allah. Kemudian raja kata, buang, campakkan mereka di dalam api yang unggulan api yang besar, dipanggil Al-Ukhdud itu. Ukhdud di antara dua tempat, Ashabul Ukhdud.
Lalu wanita yang membawa anak yang kecil yang belum boleh bercakap itu merasa ragu. Lalu dia menapak pergi dan menapak balik sampai 3 kali. Lalu anak ini bercakap. Dia kata, aku tidak nampak yang api itu menyala. Aku tidak nampak api itu yang menyala. Ini merupakan salah satu daripada karamah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di antara banyak-banyak sejarah anak kecil yang boleh bercakap selain pada Nabi Isa alaihissalam ialah dalam peristiwa Ashabul Ukhdud ini sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Abbas. Lalu wanita ini terjun bersama dengan anaknya. Ia merupakan satu pengorbanan dan dikatakan bahawa lebih 70 orang yang telah mati dalam peristiwa Ashabul Ukhdud dan ia direkodkan di dalam Al-Quran. Kisah seorang anak muda yang menuntut ilmu berusaha membuat perubahan. Dia sendiri terkorban, tetapi ramai pula umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hasil daripada pengorbanan yang dia lakukan. Dan itulah sampai ke tahap itu sekiranya kita berani. Dan dalam proses eksplorasi ini perlulah bagi kita untuk memberanikan diri kita untuk mencari potensi dan kekuatan kita, sama dalam kelas, di luar kelas, dalam bentuk leadership, persatuan dan sebagainya, untuk mengasah bakat dan potensi kita. Dan cabaran, halangan, termasuk pihak universiti atau sebagainya, itu kalau ada, ia suatu yang normal dan biasa berdasarkan kepada apa yang dilalui oleh para pemimpin yang hebat. Dia tidak akan hanya biasa gitu. Kata rahib tadi, fa ini betaliyat fasbir fasatu betala, kamu akan diuji dan apabila kamu mendapat ujian ini maka hendaklah kamu sabar. Kalau kita boleh ambil kisah itu sebagai contoh, itulah peranan yang patut dimainkan oleh seorang mahasiswa. Ia terlalu panjang perbahasannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, masa pun nampaknya tidak begitu menyebelahi kita, terutama sekali kepada saudaraan yang telah datang daripada jauh untuk menyumbangkan ilmu dan pengalaman beliau ya. Jadi untuk menutup sebelum kita menutup perbincangan kita pada malam ini, mohon kepada saudaraan ambil masa kalau boleh dalam 3 minit ya untuk menggulung 3 minit untuk menggulung apa yang telah kita bincangkan sepanjang forum kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya biasa berceramah 3 jam. Jadi nak gulung dalam masa 3 minit itu saya cuba setakat mana yang saya termampu.